Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid, hari ini kita sambung pada pelajaran yang ke-6, Ta'rif sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kita sambung pada 6.7 iaitu Al-Qudrat. Al-Qudrat artinya kuasa. Allah Maha Berkuasa mengadakan dan meniadakan sesuatu, iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali yang sabit pada zat Allah Ta'ala dengannya. Allah menjadikan segala mungkin atau meniadakannya dengan sifat iradat. Okey, mungkin itu maksudnya sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Dalil Al-Quran Allah bersifat kudrat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 148. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, ada pun menyandarkan taksir iaitu memberi kesan kepada kudrat itu majazi, akli, iaitu bahasa kiasan yang difaham oleh akal jua kerana yang memberi kesan pada hakikatnya itu ialah Allah Ta'ala. Maka tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhakkikin. Adapun bagi orang awam, semua yang berlaku adalah perbuatan kudrat Allah. Maka demikian itu haram dan kata setengah ulama makruh selama ia tidak beriktikad kudrat yang memberi kesan dengan sendirinya. Tetapi jika beriktikad kudrat yang memberi kesan dan bukan Allah Ta'ala, nescaya jadi kafir. Maka yang sebenarnya Allah Ta'ala yang bersifat kudrat mempunyai kebesaran. Pemerintahan yang meliputi sekalian makhluk. Semua makhluk di dalam kekuasaannya. Seterusnya, Allah Ta'ala sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan meniadakan. Allah sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia kerana pemerintahannya meliputi tiap-tiap sesuatu. Sekalian makhluk di dalam genggamannya. Sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukan dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Manusia itu hanya berusaha dan berikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi kesan pada mengadakan atau meniadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu disebut madkhal, iaitu jalan pada menjayakan sesuatu. Seterusnya, contohnya, putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Perbuatan potong itu dinamakan madkhal. Maka, bukan perbuatan potong itu yang memberi kesan pada memutuskan. Bahkan, sebenarnya yang memutuskan itu ialah Allah Ta'ala. Dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam. Kolam itu adalah pen. Maka, berjalanlah kolam itu pada menulis sesuatu huruf dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian, jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya, penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Untuk kenyang, hendaklah kita makan, tetapi bukanlah makanan yang mengenyangkan kita, tetapi Allah yang berkuasa memberi kekenyangan. Seterusnya, 6.7.1. 3 iktikad yang berkaitan sifat kudrat. 1. Iktikad qadariyah. Perkataan qadariyah itu nisbah kepada qadar, maksudnya sesiapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha ikhtiar manusia itu sendiri. Sedikit pun
tidak bersangkut paut dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka iktikadnya itu dinamakan iktikad qadariyah. Fahaman iktikad qadariyah iaitu manusia sendiri memberi kesan pada segala perbuatan. Iktikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu gagal. Sekiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, nescaya tidak ada manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Miskin, sakit, tiada maju. Bahkan semuanya hendak hidup senang, lenang dan kaya raya. Fahaman Qadariyah ini melampaui batas. Sesiapa yang berpegang dengan fahaman ini dikira fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir. Tetapi yang muktamad tiada kafir kerana fahaman ini mengadakan yang tiada, iaitu mereka berpendapat kudrat hambanya itu memberi kesan, sedangkan sebenarnya kudrat hamba tidak boleh memberi kesan sama sekali. Seterusnya, iktikad Jabariyah. Apa itu iktikad Jabariyah? Perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabar, iaitu tergagah. Maksudnya, sesiapa beriktikad bahawa manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka iktikadnya itu dinamakan iktikad Jabariyah, iaitu perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Allah semata-mata. Iktikad Jabariyah ini mengatakan buat maksiat tidak berdosa kerana Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Sesungguhnya iktikad ini mengiktikadkan hamba itu dipaksa Allah Ta'ala semata-mata pada segala perbuatan sama ada yang disengajakan atau tidak. Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Maka iktikad ini membawa kepada tidak berguna syurga, neraka, Rasul, Al-Quran dan kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu. Agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah. Iktikad ini salah, sesat, bertentangan dengan akal, adat dan agama. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir kerana fahaman ini menidakkan perkara yang ada. Mereka berpendapat tidak ada usaha pada hamba, sedangkan yang sebenarnya hamba itu ada usaha yang tidak memberi kesan. Seterusnya, yang ketiga, iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan sahabat. Okey, Nabi itu adalah Nabi terakhir kita. Okey, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak terpaksa semata-mata dan tidak memberi kesan segala perbuatan yang disengajakan. Perbuatan yang disengajakan pada zahir itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi kesan, padahal hakikatnya perbuatan sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Walhasil sekalian makhluk berusaha dan berikhtiar pada zahir, namun pada hakikatnya Allah yang menjayakannya. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif dengan suruhan dan tegahan, dan itulah sebab bagi pahala dan dosa. Tetapi kita hanya berserah sahaja kepada nasib ketentuan takdir daripada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, hendaklah difahami dengan baik di dalam masalah ini
Manusia itu telah disuruh berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha membuat baik, beramal soleh dan juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah Allah dan berhenti dari mengerjakan segala larangannya. Maka nyatalah iktikad ahli sunnah wal jamaah itu iktikad pertengahan atau kepercayaan yang sederhana, kerana iktikad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melampau. Maka dihukumkan iktikad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan kerana ia mengadakan perkara yang ada dan meniadakan perkara yang tiada. Iaitu berkata ahli sunnah, pada hamba itu ada usaha kerana sememangnya ada usaha pada hamba dan mereka itu menidakkan hamba ini terpaksa semata-mata. Sebab dihukumkan iktikad ahli sunnah itu pertengahan kerana ia tidak terlalu lemah, iaitu untuk berusaha seperti Jabariyah dan tidak terlalu keras seperti Qadariyah. Maka sebaik perkara itu ialah yang pertengahan sebagaimana tersebut di dalam tafsir, iaitu khairul umuri awsatuha, iaitu sebaik-baik perkara itu yang pertengahan sahaja. Sebahagian orang Islam mengikut fahaman Jabariyah sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan perkara tersebut. Bagi menguatkan kenyataan ini diambil daripada kepercayaan mereka tak kala ditanya, "Kenapa awak tidak naik haji?" Dijawabnya, "Belum ada seru." Kalau ditanya, "Apa sebab si fulan itu bercerai?" Maka dijawabnya, "Sudah takdir." Apabila ditanya, "Apa sebab nakal, mencuri dan tak maju?" Maka dijawabnya, "Sudah nasib dan sudah bahagiannya." Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Seterusnya, maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia menyangka seolah-olah Allah Ta'ala yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min asa'atin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Surah An-Nisa ayat 79. Artinya, apa jua kebaikan iaitu nikmat kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari iaitu kesalahan dirimu sendiri. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.